وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur pada Allah Ta'ala selamat kita berjumpa pada petang ini dalam majlis ilmu kita. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita didatangkan ke rumahnya yang mulia dan penuh barakah ini. Syukur kita ditempatkan Allah dalam majlis yang baik ini. Tidak Allah Ta'ala tempatkan kita, tak dapat kita hadir di tempat ini. Tidak Allah Ta'ala dudukkan kita bersama orang-orang yang cinta ilmu, orang-orang yang makmurkan rumah Allah. Kita mungkin duduk di tempat-tempat lain bersama orang-orang lain. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita dapat menjaga kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya. Hakikat syukur ialah menggunakan nikmat pada jalan Allah, untuk Allah, mendekatkan diri pada Allah. Kufur nikmat ialah bukan hanya kita tidak ucap terima syukur Alhamdulillah saja. Bahkan kalau kita mensia-siakan nikmat itu, bahkan dengan nikmat itu kita gunakan untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kita tak lama lagi dah nak masuk bulan puasa, hanya tinggal berapa hari sahaja lagi. Ya Allah, tetapkan iman ya Allah. Hanya berapa hari nak masuk bulan puasa ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami darimu ya Allah. Jangan kau pusingkan badan kami darimu ya Allah. Jangan kau pesongkan niat kami daripadamu ya Allah. Berilakan kami dapat istiqamah menuju Ramadan dengan penuh ketakwaan, masuk Ramadan dengan ketakwaan, keluar daripada Ramadan sebagai hamba yang bertambah takwa kepadamu, yang diberi takwa olehmu ya Karim. Kita nak masuk Ramadan ini macam Ramadan ini kan bulan orang baik-baik. Kita bayangkan Ramadan ni dia zon waktu. Dia ada zon macam haji, kata miqat makani, miqat zamani. Ini Ramadan ini adalah zon zamani. Kita bayangkan dia macam zon makani, tempatnya. Kalau kita seorang yang sudah Rasulullah mengatakan dia beramal untuk syurga sepanjang hayatnya, tinggal hanya dia dengan syurga tinggal sehasta sahaja lagi. Kalau tulisan hidupnya nak jadi orang ahli neraka, last minute dia akan berpaling daripada amalan syurga, dia akan membuat amalan ahli neraka sendiri, dia akan pilih dan masuklah dalam neraka. Begitulah orang yang sudah melakukan amalan-amalan jahat, amalan ahli neraka sepanjang hayatnya. Hanya tinggal dengannya, antaranya dengan neraka hanya tinggal sehasta saja lagi. Namun tulisannya bahawa dia akan jadi orang ahli syurga. Dia sendiri akan berpaling dan melakukan amalan syurga dan masuk syurga. Begitu ni Ramadan. Ramadan adalah bulan orang ahli syurga. Ramadan adalah bulan syurga, senang cakap. Bulan orang-orang takwa, bulan orang yang buat ibadat. Kita dah jaga bulan Ramadan daripada bulan Rejab, kita dah minta doa istighfar Rejab. Bulan Syaban kita banyak selawat atas Nabi, kita selawat. Dah tinggal berapa hari ni syaitan cuba nak pisongkan kita last minute istiqamah kita nak dipatahkannya. These few days ini at the end of Syaban, kalau kita derhaka kepada Allah Ta'ala, pakai nampak kita masuk Ramadan dalam keadaan kotor, dalam keadaan tak apalah, bulan Ramadan bulan pengampunan. Kadang-kadang bulan pengampunan kalau dengan kotor itu ditakuti gelap terus hati, tak dapat Ramadan, tak dapat pengampunan terus. Masuk Ramadan sebagai orang yang suka maksiat, masuk Ramadan sebagai orang yang masih bergelimangan dengan dosa. Ya Allah, jangan kata dalam Ramadan nak tuju Ramadan ni saja kena istiqamah. Rajab kita punya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban tu pun kena istiqamah. Istiqamah minta keberkahan Rajab, istiqamah minta keberkahan Sya'ban sampai betul-betul terbenam matahari Sya'ban, masuk Ramadan, masuk dalam keadaan selamat, masuk dalam keadaan sudah prepare. Tak boleh sebut well prepared, dah cukup bersedia, hanya paling tidak mengadakan persediaan. Itu bagi pihak kita mengadakan persediaan. Untuk mengatakan kita dah well prepared itu takabur namanya ya. Dan paling tidak sudah ada persediaan. Na'udzubillah, ketika inilah hujung-hujunglah syaitan nak patahkan istiqamah kita. Ketika inilah syaitan nak rosakkan kita. Paling tidak bila kita masuk Ramadan sebagai orang yang kotor, maka orang yang kotor tu tak diberi hidayah untuk beribadat. Kalau beribadat pun tak sungguh-sungguh, kalau buat ibadat pun tak macam markah kawan-kawannya yang masuk dengan suci. Paling tidak. To the maximum of
masuk Ramadan dengan rasa benci. Alah, aku tengah sedap maksiat ni kok Ramadan pula. Alamak, paling tidak, na'udzubillah min zalik, ya, na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Maka pada penghujung Syaban ini kena jaga sekali, jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita hendak puasa yang matlamatnya itu la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan atas umat terdahulu sebelum kamu, supaya kamu beroleh takwa, ya. Jadi bulan Ramadan tu untuk orang beroleh takwa, nak capaikan ketakwaan yang tinggi dalam bulan Ramadan, kena sedia dengan sebagai orang yang bertakwa dalam bulan-bulan sebelum Ramadan. Nak masuk student sekolah saja ada tesnya. Pada hari pertama dah ready kan. Boleh hari pertama masih dengan rambutnya gondrong, dengan tak senonoh, tak tertuarah, kena halau. Dari hari pertama masuk dah nak kena ready. Paling-paling tidak sertifikatnya sudah cukup. Paling-paling tidak iurannya dah berbayar. Paling-paling tidak namanya dah dalam keahlian, baru boleh masuk sekolah. Kalau tidak, reject tunggu tahun depan pasal awak tak cukup syarat. Ini nak masuk Ramadan, biarlah kita masuk Ramadan dengan ahli, sebagai keahlian dalam bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan akan dipanggil, suara akan menyeru dari langit. Wahai orang yang nakkan kebaikan, tampillah. Wahai orang nak keburukan, nyahlah. Na'udzubillah, jangan kita orang yang nakkan keburukan dalam Ramadan, nakkan maksiat yang tertahan, nakkan joli-joli yang terhalang lantaran Ramadan. Dengan kita-kitanya sekali ternyah nanti, na'udzubillah min dzalik, ya. Allahumma ya Allah, dalam bulan Ramadan orang salih akan meningkat takwanya kepada Allah Ta'ala. Dalam bulan Ramadan orang salih akan rasa sedap ibadat kepada Allah Ta'ala. Dalam bulan Ramadan orang salih akan bercucuran air matanya. Dalam bulan Ramadan orang salih akan bicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan orang salih akan jadi orang yang untouchable, tak boleh tersentuh dengan apapun, tak disentuh oleh kerumitan, tak disentuh oleh kerusingan. Jadi mereka golongan yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun dalam bulan puasa. Orang yang terpelihara, orang yang mahfuz indallah dalam bulan puasa. Allahumma ya Allah, golongkan kami dalam golongan ini, ya Allah. Jangan kami terkeluar pada golongan ini, ya Allah. Kami memerlukan untuk dapat dipandang oleh-Mu. Kami memerlukan untuk dilingkungkan dalam golongan orang yang baik. Kami berlindung, ya Allah, jangan keluarkan kami, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, istiqamahkan kami, ya Allah, biar kami dapat patuh kepadamu seterusnya, sampailah sedetik demi sedetik dalam bulan Ramadan, sampailah detik penghabisan disambut dengan maghfirah-Mu, ya Allah, disambut dengan itqun minan nar dari-Mu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, jadikanlah kami sepanjang Ramadan sehingga punjungnya orang di kalangan minal aidin wal faizin wal maqbulin, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, jangan kami di kalangan orang-orang yang merugi, ya Allah. Janganlah kami jadi di kalangan orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan. Begitu juga keadaan kami, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Ambil kami, ya Allah. Pelihara kami, ya Allah. Kawal kami, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Alhamdulillah, sambung baca kitab kita, muka surat 382, betul ya? Muka surat 382. Kita masih membincangkan kitab An-Nasaihud Diniyah wa Wasayal Imaniyah. Masih bincangkan tentang hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain, ya. Man laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Artinya, bukan dari golongan kami siapa yang tiada berbelas kasihan terhadap yang kecil dan menghormati yang tua di antara kami. Saghirana ni bukan kecil, ya, yang lebih muda daripada kita walau satu hari sekalipun. Bab yang tua daripada kita tu dikira walau tua daripada kita satu hari sekalipun. Awak lahir berapa? Saya lahir 6 Februari. Oh, saya lahir 7 Februari. Saya lahir 7 Februari. Muda, sayang dia, bimbing dia sama-sama. Awak lahir berapa? Saya lahir 5 Februari. Oh, salam cium tangan dia. Satu hari saja dah kira lebih tua pada kita. Al-Habib masyhur, ya, umur dia dah 80 lebih. Dengan Habib Salim Syatiri beza 2 tahun saja. Dia dah mufti, dia 80 lebih dah mufti. Habib Salim tu 2 tahun aja lebih tua pada dia. Kawan-kawan main dah dia kecil sama-sama. Dah dia Habib Salim 2 tahun hanya 2 tua daripada dia, tambahan pula anak kepada guru dia. Habib Salim pun pandang dia sebagai mufti dan anak kepada guru dia juga. Allah.
dan guru kepada anak dia, dan Habib Salim pun guru kepada anak dia. Dia pandang dia guru, dia pandang dia guru. Saya tahu begitu. Tahan Habib Masyur ni, kalau ada Habib Salim, dia tak tampil pun. Dia hari Tasyabuh 9 Zulhijjah, acaranya semua Habib-Habib ni duduk depan dah Habib Masyur ni. Satu hari Habib Salim tiap-tiap tahun pergi haji. Hari tu Wahabi tak paskan permit dia. Wahabi kan macam-macam kerena. Maka tak pas Habib Salim tak pergi haji. Maka 9 Zulhijjah tu biasanya Habib Masyur yang lead acara. Oleh kerana tahun itu Habib Salim ada, Habib Salim ni datangnya payah sikit, dia suruh wheelchair. Majlis tak mula, lambat-lambat lah. Ada yang tua dia tak mula. Terus automatik tunggu. Habib Masyur tak duduk direct depan pun, duduk direct dengan lagi satu. Sampai Habib Salim datang, kenapa tak mula? Tak apa Habib, tunggu kau. Habib punya hormat, punya mulia tertunduk-tunduk, setunduk-tunduk. Allah. Habib Salim mulakan Fatihah baru mula. Habib Salim panggil dia duduk sebelah, baru duduk sebelah. Begitu punya adab. Habib Salim Syatiri pula dengan Habib Abdullah bin Syihab pun beza 2-3 tahun juga. Kalau datang masjid dengan wheelchair, disorong depan menghadap Habib Abdullah dulu untuk salam cium dengan Habib Abdullah dulu. Begitu mereka punya, walau tua sikit saja pun dah dimuliakan. Jadi bukan daripada kami orang tidak mengasihi yang muda. Dengan muda beri bimbingan, dengan muda asyik nak salahkan dia, tengok kau orang-orang muda. Jangan begitu. Ubun-ubun masih lembik, masih hijau, masih mentah, umur baru setahun jagung. Allah, baru macam-macam disebutkan. Tu semua tak boleh, tak boleh. Contoh malam Isra' dan Mi'raj. Nabi kita kan paling muda, paling junior. Dia tampil, disuruh jadi imam. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim pun. Nabi kita, kalau dia layak, walau dia muda berapa ribu tahun sekalipun, dia tampil. Termasuk sayangkan yang muda ialah bukan hanya beri bimbingan, bukan hanya beri due respect to him if he deserve. Walau dia muda sekalipun, dia layak untuk dihormati, dia layak untuk diketengahkan, dia layak untuk kedepankan. Itu masuk mengasihi yang muda. Alah mesti muda, ya. Jangan, kita setakat umur aja tua. Umur aja kita abang, usia dia moyang. Umur dengan dia kita abang, dia adik. Ilmu dan takwa dia moyang, kita cicit. Jauh ke bawah, begitu ya. Sayang yang muda, beri bimbingan kalau yang patut dibimbingan. Yang patut mengikut bimbingan, ikut bimbingan walau dia muda sekalipun. Bukan hanya sayang yang muda, tidak tengking, tidak marah, tidak gitu. Kalau dia baik, dia elok, tampilkan dia, hadapankan dia. Dan kau jangan bimbang wahai orang tua. Kalau memang yang kau tampilkan tu anak muda yang berakhlak, dia takkan mana nak membelakangkan kau. Bahkan kalau kau tak ada berakhlak, tak ada siapa nak akan depankan kau, Allah pun tak sukakan kau. Baik ya. Dan juga yang tidak menghormati yang tua, termasuk menghormati yang tua tu tak peduli walau siapa sekalipun. Alim tak alim, habib tak habib, syekh tak syekh, kiai tak kiai, dia tua dia mesti kena dihormati. Didudukkan ke depan, ditampilkan depan. Dalam majlis-majlis tak sayugianya yang nama orang tua duduknya di belakang. Aib bagi yang muda, dudukkan di depan. Saf, kita sudah datang hari Jumaat pukul 9 pagi kita sembahyang Jumaat. Satu orang datang dah penuh. Ketika Bilal Qamat, kita tengok belakang ada pakcik orang tua, ikut ke depan pakcik, kita ke belakang. Tengok belakang ada orang tua, kita ke belakang. Kita dapat saf nombor 15. Markahnya tetap saf nombor 1. Kehadapankan dia. Salam-salam imam tengah beratur. Tengok belakang kita. Ya, jangan sampai driving aja kan kena tengok mirror belakang kan, rear mirror. Ini kita tengok belakang kita ada orang tua buat ke depan pakcik. Kalau dalam makan satu talam tidak jamah, dalam makan satu talam kalau ada sayyid jamah dulu walau dia budak sekalipun. Dalam makan satu talam kalau ada orang alim makan dahulu. Dalam makan satu talam ada penghulu, ada menteri, ada orang-orang ketua masyarakat, dia dahulu. Dalam makan satu talam sama kita sesama kita, sama level. Yang paling tua yang jamah dulu. Yang paling tua yang jamah dulu. Jangan kita jamah dulu. Yang tua, jemput silakan. Kita jadi orang tua pula yang lambat-lambat lah, orang dah lapar. Kita tanya apa khabar, tanya tu, tanya ni, bual-bual panjang. Orang muda dah lapar. Makanlah dan jamah sikit baru orang muda boleh jamah. Begitu ya. Tu, muliakan orang tua. Apatah lagi kalau bapak kita, orang tua kandung kita. Muliakan orang tua kita macam mana sekalipun. Dan dalam kitab Sabil lagi Dikar, Imam Haddad ada sebutkan situ, kalau kau tengok satu orang tua dia dimuliakan oleh orang muda, ketahuilah bahawasanya satu masa dulu dia ketika dia muda dia muliakan orang tua. Automatik Allah Ta'ala akan jadikan orang muda hormatkan dia dikala dia sudah tua ya.
Kalau kau tengok ada orang tua tak begitu diumpamakan, istilah orang kita dulu, diparwahkan oleh orang muda. Kau ketahuilah masa dia muda itu dia tak parwahkan orang tua, dia tak umpamakan orang tua. Maka sampai dia dah tua, Allah pun tak gerakkan orang muda untuk umpamakan dia. Sampai begitu ya. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang tua dimuliakan, paling tidak minta doanya sikit, paling tidak ditampilkan, paling tidak dibezakan layanan dengan orang-orang muda. Kerana orang tua ada istimewanya. Umur 60 saja sudah dapat batasnya sekian, umur 80 sekian. Orang tua Allah Ta'ala sudah sebut, kata Rasulullah, Allah malu nak mengazab orang tua. Kita ni orang muda, kita pun dekat muda lah, bermakna orang yang tua-tua tu Allah Ta'ala tak azabkan mereka. Maka Allah Ta'ala tak azabkan kita, jangan kita nak menyakiti hati mereka hanya kerana tua ni. Kalau sampai 90 tahun saja dah boleh beri syafaat kepada orang lain, bukan wali, bukan alim, hanya tua 90 tahun dah diberikan dia ekstra tiket jannah sehingga boleh beri manfaatkan orang-orang lain. Begitu umur tuanya saja, begitu. Hanya orang tua saja ya memuliakan, tidak menjadi adab depan orang tua. Kita jalan, kita cakap, kita apa semua tu. Orang tua zaman dulu kan gitu ya, kalau orang tua jalan tak boleh, dan tak lalu depan, mesti tolong belakang, bertunduk ya. Orang Hadramaut suka tak tengok orang Melayu. Jalan tunduk ni bukan budaya Islam, budaya Melayu. Banyak budaya Melayu yang boleh dipakai dalam Islam, tak ditegak. Seperti hari raya minta maaf zahir batin, itu bukan dalam itu. Seperti kalau jalan depan orang tua tunduk. Habis-habis kau tengok orang-orang kita dah tua-tua sekalipun, kalau nak masuk dia dipanggil jemput ke depan, ambil umat jemput ke depan. Dia nak tampil ke depan, dia pun jalan dia tunduk-tunduk, habis-habis senyum, tengok Allah akhlak dan adabnya. Orang tua beradab gitu, dekat pula orang muda. Nanti dia tengok dalam majlis-majlis orang kita pula datang, orang tua kita duduk depan, dah diatur lah. Nanti orang muda ada perlu nak ke depan ke, nak hantar kitab ke apa, dia ke depan pun bertunduk-tunduk, habis-habis tengok senyum, tengok macam tengok akhlak budak-budak Melayu kita terhadap orang tua. Itu bukan dalam Islam, jalan depan orang tua kena tunduk, tapi orang kita ambil ekstra. Kita bilang ni bedah ni, tak ada pula. Ini ekstra memuliakan, ekstra merendahkan. Bukan hanya dengan gesture, dengan itu saja, bahkan dengan physically dia merendahkan diri dia dengan orang tua. Tundukkan tangan taruh belakang, bungkuk, begitu jalan depan orang tua kan. Begitu semua tu. Kena hidupkan balik tu dengan anak kita. Kena hidupkan balik. Kalau dengan orang tua kita dengar saja cakap orang tua, jangan disampuk, jangan disangkal, jangan dihapa semua. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man ghasyana falaisa minna, artinya siapa yang menipu kami maka ia bukanlah dari golongan kami. Nabi pergi pasar, Nabi tengok orang jualan gandum ke kacang ke gandum gitu, Nabi seluk, bawahnya basah. Nabi tanya, apa ni? Malam ada kena hujan ya Rasulullah. Dia tutup yang basah taruh bawah, yang kering taruh atas, cedok nanti gaul jadi satu. Yang bau yang dah kena basah kan tak tahan lama. Orang suka yang kering betul. Dia campur. Nabi bilang, siapa mengkhianati kami, mengkhianati orang mukmin, menipu kami, bukan di kalangan kami. Kau nak tipu, kau tipulah orang lain. Boleh. Orang lain pun tak boleh tipu. Jadikan pula sesama Islam. Sesama Islam jangan tipu, jangan pura-purakan dia. Jangan tipukan. Takut dia. Takut. Itu baru menutupi gandum tau. Macam mana kalau menutupi akhlak? Ya Allah, man ghasyana falaysa minna. Kalau orang tahu benda tu cacat, orang tak pilih, Allah takut dia. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Hatta orang kalau jadi imam, kalau fasik tu dia menipu. Orang kita kalau tahu dia imam, dia fasik, makruh ikut dia. Tapi depan orang dia takkan dia nak fasik. Ini kalau kita lah, depan orang takkan kita nak fasik. Depan orang kita pakai serban, pakai jubah, pakai syal, amboi. Tak orang pandang kita kecuali macam kiai, kayak orang saleh begitu. Tapi belakang Allah kita bikin macam-macam tokoh tipu. Kalau orang tahu tingkah laku kau, kalau orang tahu tingkah laku kau makruh, dia sembahyang ikut kau. Sekarang dia tak tahu dia ikut makruhnya tu ditanggung oleh imam. Kerana ada markah, ikut imam yang saleh lain hukum, ikut imam yang makruh lain hukum. Markah yang dikurang tu dia dapat full mark pasal dia husnuzan bahawa sini imam baik. Tapi kalau imamnya memang sendiri buat macam-macam, kaki tangan dalam perut, kau jawablah kemakruhan itu semuanya, celanya jatuh pada kau. Begitulah kita ni mengajar, begitulah kita tampil sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Kan tak boleh kalau kita bikin apa-apa sedangkan kita bukan bagi ahlinya. Kita dah kira nipu kan.
Kita ni baik sangat ke mengajar tasawuf begitu? Kau nipu orang. Allah. Tak boleh sembunyikan gandum basah dengan gandum kering saja. Nabi sudah keluarkan perkataan, barang siapa tipu kami bukan dengan kami, apalagi sembunyikan pekong di dada. Berzahirkan, tuan-tuan, saya memang kaki togok. Tak boleh pula membuka aib. Hilangkan togok jadi ustaz, hilangkan jahat jadi imam. Contohlah ya, contoh begitu hukumnya. Termasuk menipu. Apa pun masuk tipu. Sebab itu ya, makanan-makanan kita dalam benda yang haram tu nipu ya, nipu. Jual beli yang tak jujur, nipu. Yang syubhah tu apa ya? Kita nak masuk bulan puasa. Antara adab puasa, jangan beri makan anak isteri kita buka puasa kecuali daripada yang halal semata-mata, tidak daripada yang haram ataupun yang syubhah. Yang syubhah macam mana ya? Yang syubhah, di antara yang syubhah banyak daripada mana tahu? Komisen yang unspelled dalam surat dagangan. Harga sekian, bayar sekian, terima sekian. Tapi sebenarnya ada satu pihak dapat keuntungan daripada dua orang pedagang ini. Komisen yang tidak ada. Nak jual barang, daripada pembeli dia dapat untung, daripada penjual pun dapat untung. Dia gergaji dua mata. Sedangkan itu benda dia tak tahu, dua-dua ni tak tahu. Dia dapat untung. Setahu dia, aku jual dengan dia, aku jual dengan dia. Hati-hati ya. Itu komisen yang tak sebut. Contoh, tak faham. Banyak kita tengok budak-budak student dekat Madinah. Bila Mak Anwar belajar ke universiti kayak gitu, jujurnya pun tak ada. Makcik-makcik, ada siapa nak beli tamar ajwa? Siapa nak beli tamar ajwa? Saya boleh tolong belikan. Harga pun bagus. Kalau kat pasar tamar 70, 80. Kita pun yang grade bagus boleh dapat 70, sama dengan yang grade pasar tamar yang itu. Dia punya ikrar apa? Saya boleh tolong belikan. Tolong belikan maknanya wakil beli, bukan dia menjual. Maka dia tak boleh ambil untung 1 sen pun. Dia beli dekat kebun tamar, berapa harganya tu? Makcik dapat murah makcik, saya bilang 70, semalam rupanya dapat 50, kena jual 50. Sebagai ikrarnya sebagai tolong belikan, bukan dia jual. Kecuali saya pernah bilang sebut jual tak nak, konon-konon niaga lah itu. Kan bagus, tak berdosa. Tak berdosa. Sebab kalau jual orang boleh beli, boleh tak nak beli. Kalau tolong belikan macam ada khidmat di situ. Saya jual tamar, harganya 70. Suka kau nak jual 80, 100 pun boleh. Kau dah punya, kau nak jual berapa? Ikrar dan ijab kabulnya bukan jual beli. Ijab kabulnya apa? Tolong belikan. Dia beli di pasar tamar harganya 40 ke 50 ke, yang 20 30 tu siapa tu? Makcik punya. Itu kiranya ada komisen yang tidak disebut. Saya pemandu bas turis, ajak souvenir shop, beli. Apa tak ada shop lain ke? Shop itu satu-satunya. Semua beli, dia dapat komisen. Penjual, pembeli, dagang, dia dapat komisen. Dia dapat komisen daripada mana? Kan daripada hasil keuntungan ini. Ada orang dan take advantage tanpa dia tahu dia dapat untung. Tak boleh. Tak boleh. Itu semua tu. Macam saya, orang ajak pergi Turkiya setengah-setengah. Ustaz, kalau ada kawan-kawan bawa lah pergi Turkiya ke, pergi umrah ke. Siapa nak pergi Turkiya? Kan orang kalau Ustaz ajak, orang suka ikut pergi dengan Ustaz, makan angin dengan Ustaz. Tapi tanpa mereka tahu, aku bawa 20 orang, aku dapat tiket free. Setahunya Ustaz ajak pergi makan angin. Mereka tak tahu yang diorang kena bayarkan Ustaz juga. Daripada pihak syarikat itu, Ustaz, mari kita pergi Turkiya Ustaz. Sama kawan-kawan, Ustaz yang bimbang lah, tambang Ustaz. Kita pun call kawan-kawan, suka ramai pula yang nak ikut kita. Ramai ikut kita. Tapi kita free. Siapa bayar? Syarikat dengan murah hati bayar ke? Tak banyak sikit, di-upkan bayaran mereka. Mestilah daripada situ kan. Komisen yang tak tahu, itu hati-hati. Semua termasuk nipu orang Muslim. Termasuk menipu orang. Habib Ali bin Jaafar saking jujurnya, jual beli tu yang dia tak payah sebut harga pun disebut harga. Jual kain batik pasal batu pahat. Berapa Habib? Saya beli RM3, saya jual RM3.05. Setuju? RM3.05 pun minta persetujuan. Setuju Habib? Saya jual, saya beli. Itu sangkingkan tak nak sampai orang tak tahu apa-apanya bendanya begitu ya. Disebutkannya dia. Takut kali jual RM3.05, punya barang dia harga RM1.50.
kan barang kualiti tak bagus. Maknanya begitu ya. Saksikan jujurnya, benda yang tak perlu sebut pun dia sebutkan. Sebab itu menipu orang semua tu masuk dalam commission yang unspelled commission semua tu, yang tak ditulis dalam perjanjian jual beli semua tu. Hati-hati orang tengah ni ya. Tak mesti itu. Kecuali bilang saya jual, saya sebagai broker. Memang dah tentu ada babnya. Saya ambil komisen sekian, saya ambil komisen sekian. Macam ejen rumah. Saya kira ejen tanah ke apa. Daripada penjual dia dapat sekian, daripada pembeli dapat sekian. Dua-dua tahu. Tak apa. Pokoknya dua-dua tahu yang dia dimakan sikit dia sebagai upah ke, sebagai servis ke, sebagai apa ke. Kami menjalankan khidmat korban. Khidmat korban. Kenapa kita buat khidmat korban? Khidmat tu berkhidmat namanya. Di Cambodia, di Jawa, di mana. Tahu? Kita pergi sana tiket free kita dapat keuntungan. Tak boleh. Kami ada jual kambing kerbau korban di sini. Mau sama kami. Taruh jual. Niaga lah, niaga. Khidmat korban taruh niaga lagi tu. Tak boleh. Itu semua tu nampak kita kan khidmat kan lain. Khidmat dengan niaga kan lain. Khidmat. Khidmatan. Taruh apa semua. Kalau nak harga kambing begitu semua termasuk upah dan urusan apa biaya penyelenggaraan. Kena taruh, kena spell. Harga satu ekor kambing sekian, padahal dah masuk semua. Tengok apa bicaranya. Apa bicaranya. Kena jujur sejujur-jujurnya. Kena jujur sejujur-jujurnya. Dapat sikit pun tak apa. Jangan dapat untung tetapi berdosa ya. Bukan dapat kalangan kami. Siapa tipu kami, bukan di kalangan kami. Tipu kami. Orang tu tipu Rasulullah ke? Tipu umat Nabi, tipu Nabi. Bukan di kalangan kami. Rasulullah yang reject. Orang ramai tak payah reject. Rasulullah dah rejectkan. Dari dulu dah Rasulullah rejectkan. Sampai akhir zaman Rasulullah dah rejectkan. Bukan di kalangan Muslim. Sebab itu tak berkat jualannya. Tak berkat jualannya. Menyembunyikan benda yang haram ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun nansuruhu idza kana mazluman wa kaifa nansuruhu zaliman. Qala sallallahu alaihi wasallam tamna'uhu min adh-dhulm fadzalika nusratun lahum. Artinya, bantulah saudara kamu ketika dia menzalimi ataupun dia dizalimi. Maka bersebah tanya seorang laki-laki kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kami membantu dia dikala dia dizalimi. Maknanya maklumlah. Namun betapa pula kami membantu dia ketika dia menzalimi. Maka bersabda Nabi SAW, cegahlah dia daripada kezaliman. Yang sedemikian itu kamu membantunya. Dan kezaliman itu adalah bantuan baginya. Ya? Adalah bantuan baginya. Baik. Bantu saudaramu sama dia menzalimi ataupun dia zalimi. Rasulullah SAW sebut zaliman dahulu. Bukan mazluman. Yang zalim tu yang perlu dibantu. Sebab dia boleh masuk neraka. Yang dizalimi itu dah tentu kalau dia sabar dia masuk syurga. Orang zalimi dia saja dia dapat pahala dah. Yang menzalimi itu yang lebih bahaya. Bukan yang dizalimi. Yang dizalimi itu pahalanya besar. Yang dizalimi itu dia redha dia masuk syurga. Kalau dia dibunuh dia syahid. Kalau yang menzalimi itu yang boleh masuk neraka, na'udzubillah min zalik, maka siapa yang lebih perlu lagi? Ini cara Rasulullah pandang ya. Cara Rasulullah pandang gitu. Yang menzalimi yang perlu ditolong. Jadi kalau kita nampak orang menzalimi, orang tolong dia, tolong stopkan dia, jangan biarkan dia, tuan jangan buat begini tuan. Tak boleh tuan. Allah murka tuan. Jangan biarkan saja, diam saja, diam. Nampak orang yang zalim, termasuk orang zalim, dizalim ialah kalau kita duduk dalam kawan kita mengumpat kawan kita yang lagi. Satu sedang menzalimi, prosedurnya kalau dengar orang duduk mengumpat, kita tak boleh angkat kaki terus jalan. Kau khianat. Anak dengar tak berani sepatah. Kau sanggup duduk, kau kena sanggup protek. Kau tidak, kau sudah mengkhianati saudaramu. Haji, jangan cakap begitulah. Ini kan sahabat kita. Kena protek, kena stopkan dia. Kena stopkan dia. Anak dengar saja. Jadi kau enjoy dengar saudara kau diumpat, kau 2 kali 5, 10. Sama. Orang yang bercakap, orang yang dipercakapkan sama hukumnya ya. Dizalimi, stop. Haji jangan begitu. Dosa kita 4 orang, tak baik ya. Tak cakap juga, potong cakap. Cakap juga, tinggalkan. Kita dah buat kerja kita. Iya, anak tak berani anak dengar saja, anak sepatah tak campur. Kau zalim. Sama-sama mendengar saudaramu diumpat dan kau diamkan saja. Bantu saudaramu yang menzalimi dan dizalimi. Yang menzalimi itu kau bantu dia dengan stopkan dia daripada maksiat itu, daripada apa segala pun ya. Yang dizalimi. Kau tahu satu orang tipu satu orang,
Yang ditipu tu kau cuba bantu. Yang menipu tu pun kau tak boleh biarkan juga. Dia tahu seorang tipu duit orang. Yang menipu tu pun kau setiap kali paling tidak kau mendoakan ya Allah, berilah dia insaf supaya jangan sampai dia mengganggu orang muslim lain akan haknya. Paling tidak ya. Jadi Rasulullah pesan supaya membantu saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi, ya, yang zalimi. Cegah dia daripada perbuatan zalimnya. Orang zalim tak dicegah perbuatannya, dia akan perbuatannya dia okey, tak ada apa-apa masalah. Maka makin menjadi-jadi, ditegah, dicegah. Kau bantu hanya yang dizalimi belum cukup. Saudara, kesian ni awak akan ditipu, kesian ni awak akan umpat, kesian. Yang menzalimi kau tak betulkan, dia akan lebih zalim, orang lain pun dia akan buat lagi. Kezalimannya pada punca daripada dia, penganiayaan yang dia terima pada punca pada dia. Dia yang kau tak stop, begitu. Yang ini dah tentu dah boleh handle, boleh obatkan dia pelan-pelan. Yang ini dia sedang liar-liarnya, sedang jahatnya. Dia perlu kau kena stop dahulu. Sebab itu Rasulullah mendahulukan perkataan yang zaliman bukan mazluman. Berbahayanya, dia yang memberi bahaya, maka dia yang perlu di stop, dicegah dahulu. Kenapa kau banyak simpati sangat yang dizalimi? Yang dizalimi dia tentu dapat pahala, mudah-mudahan dia sabar. Dan Allah boleh protect dia. Yang menzalimi itu yang bahaya. Jangan jadi bodoh. Sabdanya lagi, wala tahasadu wala tanajashu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu wa la yakdhibuhu. At-taqwa hahuna wa yushiru biyadihi ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in min asy-syarri an yahkira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ingat wahai sekalian yang masa menganggap diri kau Islam, wahai yang syukur diri kau Islam, apalagi kalau kau ingat diri kau ni sebagai orang baik-baik, kau kena pegang ini. Tak jadi baik, jadi muslim saja ini syaratnya. Kalau tak ada ini saja kau dah tak masuk dalam senarai syarat-syarat muslim. Yang nama muslim begini, apalagi kau nak mengaku saya ustaz, saya kiai. Muslim saja kena begini, basic punya requirement sebagai muslim. Artinya janganlah kamu dengki-mendengki antara satu sama lain. Orang baik, orang dapat pangkat besar, orang dapat kedudukan, dan rezeki dia, tak ada kena-mena dengan kau. Dengki-dengki tak boleh. Jangan bersaingan dalam tawar-menawar, sedang tiada berhajat untuk membeli. Ini monopoli. Dilarang barang dagang sebelum masuk dalam pusat dagangan dunia, kau tahan dulu. Kau terus masuk dalam gudangmu, tak boleh. Ataupun kau dah booking harga dulu, setkan, orang lain semua tak dapat, kau dah dapat. Semua itu kiranya monopoli. Monopoli, ya. Bersaingan, orang dah tahu. Sedangkan kita bukan ada hajat, sengaja biar orang tu tak dapat beli barang. Hatta beli barang sekalipun, orang nak beli barang ini sengaja kita dengki. Kebetulan kita masuk kedai, nampak pulan yang kita tak minat, tanya harga berapa? RM10. Orang bilang RM8 boleh tak? Kita pun buat tanya, ini berapa? RM10. Ini belum jadi belikan. RM10 saya ambil. Tak tawar tak apa, biar orang ni tak dapat. Itu contoh. Hatta barang-barang begini, apalagi kalau dagang-dagang yang besar, potong jalan orang. Rasulullah sudah bilang, potong jalan perniagaan orang, ya, jangan potong jalan menawar harga, potong jalan perniagaan orang. Jangan bermusuh-musuhan. Yang nama orang Islam yang Islam. Kalau suka cari musuh dengan orang, itu namanya bukan Islam. Biar tepuk sebelah tangan tak berbunyi. Kalau orang nak musuh dengan kita, suka tingkau lah situ. Kalau kau punya hati tak baik, kita jangan sambut permusuhan dengan dia. Biar kalau tepuk sebelah tangan tak bunyi, biar tangan dia bertepuk sendiri. Bertepuk dengan murka Allah. Kalau kita sambut bertepuk dengan tangan kita, dua-dua dah dapat murka Allah Ta'ala. Baik. Dan jangan seorang kamu menambah harga atas suatu barang yang telah dibeli oleh setengah kamu. Nambah harga, ya. Tambah harga. Jangan beli atas belian orang. Orang dah beli, kita bilang, tuan, saya tak jadi berniaga dengan awak, saya pulangkan duit. Pasal orang taruh harga lebih tinggi. Tak boleh. Dan kita sebagai peniaga pun begitu, ya.
Kita sebagai peniaga pun begitu ya. Kita kena amanah ya. Termasuklah beli membeli ini adalah khidmat ya. Kita dah janji orang, boleh bikinkan saya barang ini, kita tukang. Boleh. Sekian hari, boleh siap 2 minggu boleh. Kata orang datang bawa kerja lain, boleh tolong bikinkan saya benda ini. Mana important? Ni ke ini? Lebih important. Tapi kau janji dengan dia, untuk menjaga janji dengan dia itu lebih important. Walaupun benda ini remeh, benda ini tidak remeh, tapi kau punya pegang janji dengan dia itu important. Itu important. Tak bagus jual beli gitu. Walaupun tak potong harga, tapi potong queue. Potong queue. Itu sudah kira tak elok. Apalagi this job harganya lebih tinggi, this job tak setinggi sangat. Kalau ada faktor harga, terus masuk dalam pada ini. Tak ada masuk faktor harga, masuk dalam bab mengkir janji antara Muslim dengan Muslim. Kalau ada faktor harga, masuk dalam potong harga. Kadang-kadang yang tuan punya ni tak tahu. Kau sebagai pembeli pun, kau sebagai pemberi khidmat, kau kena tahu. Kalau dia nak potong kerja, saya sanggup bayar lebih lah, Sarawak buat kerja saya dulu. Kau membenarkan dia, dah jadi kau pula menggalakkan dia. Kalau dia tak tahu, dia bilang boleh tak segini. Kau tengok, wah ni kerja upahan lagi besar, ini begitu gini. Kau tahan, tangguhkan dia punya. Selalu orang-orang niaga begitu, orang-orang tukang-tukang ni. Hatta tukang rempeyek sekalipun. Kak nak, tempat rempeyek Kak nak, saya ambil hari Rabu ya. Bolehlah hari Rabu. Dia tengok ini baru hari Selasa. Orang lain tempah 5 tin. Orang ni satu nak tempah 1 tin. Dia terima yang 5 tin. Sampai orang ni tempah kurang 1 pada dia, tak jadi pun tak beras, tak 1 tin. Aku dapat 5 tin. Aku dah lebih 4 tin. Pada engkau dah untung 4 tin, tapi orang ni dia mengharapkan 1 tin. Itu dan kau ada janji dengan dia. Sebab kalau kau siapkan dia punya 1 tin, kau tak dapat siapkan dia punya 5 tin. Jadi kau nak 5 tin ke 1 tin? Hati-hati. Dalam bab perjanjian jual beli, tukang masak baik, tukang lemari baik, tukang cermin mata baik, tukang baju baik, tukang apa sekalipun, tukang renovasi baik, masukkan orang punya job semua tu. Hati-hati, ada perjanjian antara kita dengan tu. Dengan apa, sebab itu kalau berniaga dengan Cina ya, dia boleh susu tau. Satu hari kau lambat kau bayar sikit sebab merugikan aku. Kalau masjid makan ambil no ya, saya suka berniaga dengan Cina. Dia tak betul aku boleh marah. Apa selalu belum siap? Tengok kita punya agreement. Lu lambat 1 hari gua perlu bayar sebab rugi kita punya kerja. Kadang orang kita nak marah macam mana? Habis nak bantu perniagaan orang kita, tapi kau tak jujurin duit orang. Lagi kat masjid, kecahnya apa semua. Berjemaah sembahyang nak jemaah. Ini duit orang ramai, aku jaga hak orang, amanah orang. Begitu ya. Dan ini dalam perkhidmatan jual beli. Biar sempurna. Kadang-kadang macam mana nak bantu orang kita, suka makin makan sesama kita. Sebab itu Rasulullah bilang, orang Muslim ini, Muslim dengan Muslim. Muslim dengan Cina dia tak berani pula, dia tak makan. Dengan Muslim dia berani nak kinin-kininkan. Jangan, itu tak bagus, itu tak jujur. Dan janganlah kamu sekalian sebagai hamba, dan jadilah kamu sekalian sebagai hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara kepada seorang Muslim yang lain. Saudara, jangan bermusuh, jangan cari gaduh, jangan tipu, jangan menganiaya. Tidak boleh menganiayainya, tidak boleh merendahkan kedudukannya, menghinakan dia pun tak boleh, merendahkan tak boleh. Berdosa ya, berdosa orang Muslim jatuhkan orang Muslim, tak boleh. Itu ciri-ciri no good Muslim. Kalau dari kita pandang itu sebagai no good Muslim. Dari Tuhan, boleh jadi Tuhan batalkan keahlian kau sebagai Muslim. Kalau sampai dahsyat sangat kau terhadap Muslim, kemudian kau masih syarat Muslim, jaga Muslim. Tapi kau dahsyat sangat pengayaan kau terhadap Muslim, penindasan kau terhadap Muslim, apa menyusahkan terhadap Muslim, faham-fahamlah, jawablah kau di yaumil akhir. Baik, merendahkan orang Muslim tak boleh, menghinanya tak boleh, atau mendustakannya. Takwa berada di sini bukan dengan gaya, bukan dengan pesen, bukan dengan sebut anak orang bertakwa, anak orang bertakwa. Dalam hatimu tak baik, terbitlah segala sifat-sifat yang jelek ini ya. Sambil baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan keduanya ke dadanya, disebutkan 3 kali, taqwa hauna, taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Nabi sebut ke dadanya. Memadailah seorang manusia itu dikira telah berbuat jahat dengan menghina seorang saudaranya yang Muslim. Jahat.
Kau nampak orang suka hinakan orang, kau pandang dia, tak payah kau pandang dia orang baik lah. Nabi dengan bukan kata, kadang-kadang orang dihina tu pun tak tahu. Nabi dah sebutkan, cukuplah dengan ini untuk kau tak perlu nak berbaik dengan dia. Nabi sudah bilang, cukuplah saudara tu sebagai jahat kalau dia menghina saudaranya yang muslim. Cukuplah. Tapi dia baik, tapi dia ini jahat. Atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar orang suka cela, ini tak betul, golongan ini tak betul, grup ini tak betul, kiai ini tak betul, ustaz ini tak betul, kan banyak. Jangan ya. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatan dirinya, diprotek oleh Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam dengan arahan daripada Allah yang mentadbir segala hamba-hambanya. Ya. Baik. Cukup sampai sini tuan-tuan sekalian. Hari saya ringkaskan sikit ya. Ada urusan sedikit. InsyaAllah kita sambung bacaan kita. Dalam bulan puasa kita on juga InsyaAllah. Untuk ilmu, dulu saya masih lagi lakor di Singapura ya. Khidmatnya banyak, tugasnya banyak. Kalau nisfu Syaban dia kuliah semua dah tutup. Aku dah busy. Pergi jabatan zakat, uruskan masjid, tarawihnya, uruskan hal-hal derma-derma masjid. Cukup sibuk sebelum Ramadan, sibuk sampailah hari raya 5 hari baru habis sibuk kira zakat fitrah pula. Sekarang kita tak ada pegang tugasan apa-apa semua, kena sibukkan diri kita dengan belajar. Sedangkan belajar dalam bulan Ramadan, kita hadir kuliah dalam bulan Ramadan, selangkah dibinakan satu mahligai. Bulan Ramadan ni pahalanya banyak. Kalau semalam kita kira ya, kau sembahyang satu fardu kalinya 70. Satu fardu kali 70. Kalau kau datang awal waktu, lain markah. Sembahyang waktu fadilat lain markah. Kemudian masuk saf awal, lain markah. Kemudian berjemaah kali 27. Berjemaah di masjid, 27-nya fardu kifayah bukan sunnah. Fardu kifayah. Kemudian kalau fardu pun satu fardu kali 70 lagi. 27 kali 70 kalau fardu di masjid. Pasal dia fardu kifayah. Di rumah 27 tok. Kalau dia itu 27 kali 70 sembahyang jemaahnya. Kemudian pakai serban kali 70. Pakai siwak kali 70 sampai 9 juta tu markahnya. Satu sembahyang fardu. Kalau dia pakai syal, lain markahnya. Sunat tongkat, lain markahnya. Allah, satu sembahyang zuhur ini kita kira kasar-kasar lagi 9 juta markahnya. Gandaannya tu 9 juta. Sembahyang fardu zuhur. Masya Allah, banyak besar dalam bulan Ramadan. Satu fardu boleh sampai 9 juta gandanya. Allah punya pemurah dalam bulan Ramadan, sangat-sangat murah. Kita bulan puasa tak ada apa kerja, hadirlah kuliah, dapat pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Cuma bulan puasa kita punya kuliah tak boleh lama-lama sangat, tak 1 jam, 40 minit orang ngantuk. Ngantuk, ustaz ni pun ngantuk. Ya, begitu ya. Jadi bulan puasa dah dapat hadir kuliah, dah cukup bagus. Dapat sikit pun jadilah peringatan. Sesuai tak tajuk kita dalam Ramadan? Saya ingat bulan Ramadan nak cakap bab puasa, tengok tajuk sesuai. Salah satu dalam bulan Ramadan, kalau orang syatamahu aw qatalahu falyaqul ana saim. Kalau orang ajak bertengkar, orang ajak berkelahi, katakan aku berpuasa. Dan bab kita ni masuk dalam bab yang mencegah daripada bertengkar dan berkelahi, iaitu jaga hak muslim. Sesuai tajuknya dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan jaga hablum minallah, hablum minan nas. Dan bulan Ramadan Nabi sebut huwa syahrus sabar. Wasabru sawabul jannah. Bulan Ramadan tu bulan sabar. Kita pula bulan Ramadan cari gaduh. Bulan gaduh tu saya takut berlindung sama Allah, jangan gaduh dalam bulan puasa. Cela sangat. Dan bulan puasa selalu gaduh. Kalau bagi bubur tu, bagi bubur lambuk, boleh dikatakan mesti ada kes gaduh. Garang yang bagi pun kala-kala pegawai penjara. Yang minta pun kala-kala hotel punya customer. Apa pasal gini? Kenapa tak boleh? Tengkor-tengkor bagi bubur saja. Macam-macam. Bulan puasa kes. Nazir dengan imam gaduh, tengkar-tengkar. Bulan puasa imam dengan noja bergaduh, kejar keliling meja, pak haji nak berpukul. Bulan puasa punya kes. Semua kita mengalami dalam bulan puasa. Bulan puasa macam-macam hal. Bulan puasa takut semua tu ya. Syaitan dah programkan pas ujung Syaban. Dia stres, tak jaga ibadatnya, tak jaga takwanya sebelum Ramadan, masuk Ramadan dalam keadaan stres. Fras, tak ada apa-apa, maka jadi musuh. Kan biasa kita dengar, bulan puasa-puasa ni cari gaduh dengan aku, bulan puasa tu bulan gaduh ya.
Bulan puasa tu bulan itu. Bulan puasa bulan kesabaran. Berlindung dengan Allah Ta'ala daripada orang-orang yang jahat dalam bulan puasa. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqihi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Minta peliharaan Allah Ta'ala daripada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Dia bukan hanya tak takut pada kita tahu, tak takut pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.